Okey, boleh mula? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kepada semua rakan-rakan media. Saya selaku Ketua Pengarah Kesihatan akan memimpin sidang media pada petang ini. Dan berdiri bersama saya adalah Datuk Dr. Raizat, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Bahagian Perubatan Dr. Nohayati Rusli, daripada Jabatan Kawalan Penyakit Datuk Dr. Chong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam, dan Dr. Nazirullah daripada Bahagian Kesihatan Keluarga. Ya. Okey, saya mula. Terkini Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 9 Mac 2020 jam 12.30 hari terdapat 18 kes baru jangkitan COVID-19 telah dilaporkan. Kesemua kes ini telah dikesan dan diasingkan untuk rawatan selanjutnya. Kontak-kontak rapat bagi kes ini juga sedang dikenal pasti untuk siasatan dan pengambilan sampel selanjutnya. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan satu kes, iaitu kes 101 yang dikesan di kalangan patient under investigation telah dilaporkan melibatkan seorang lelaki yang baru pulang dari Iran. Kes bersama dengan rakan perniagaan beliau telah ke Iran pada 20 hari bulan Februari sehingga 27 Februari 2020. Kes telah dikesan bergejala pada 5 Mac 2020 dan kes telah disahkan positif COVID-19 pada 8 Mac 2020. Kini kes telah dirawat dan dimasukkan ke ward isolasi Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Dengan pertambahan 18 kes baru ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 117. Daripada jumlah ini, sebanyak 19 kes dikesan di kalangan patient under investigation jangkitan COVID-19. 96 kes daripada kalangan kontak rapat dan 2 kes dari misi bantuan kemanusiaan. 2 kes yang dilaporkan berada di unit rawatan rapi semalam masih lagi dirawat di unit rawatan rapi dan masih memerlukan bantuan alat pernafasan. Untuk makluman semua, kes-kes bagi gelombang kedua yang dilaporkan bermula dari kes 23 sehingga kes 117, hanya 6 kes sahaja yang dilaporkan dari kalangan PUI dan mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Manakala kes-kes lain pula melibatkan kluster yang terdiri daripada kontak rapat dan mempunyai berkaitan antara satu sama lain telah diasingkan dan mendapat rawatan. Di samping itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menjalankan surveillance COVID-19 bagi mengesan kes terpencil ataupun sporadik di Malaysia melalui pesakit influenza-like illness dan severe acute respiratory infection yang tiada kaitan dengan sejarah perjalanan ke negara-negara yang terjejas atau kontak dengan kes positif COVID-19. Sehingga 9 Mac 2020, sebanyak 574 sampel telah diuji dan setakat ini tiada sampel dikesan positif jangkitan COVID-19. Berdasarkan maklumat semasa, buat masa ini tiada kes sporadik COVID-19 yang dikesan melalui aktiviti surveillance di masyarakat. Pengambilan sampel COVID-19 di rumah, untuk makluman, Kementerian Kesihatan telah berkolaborasi dengan pihak swasta bagi perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah. Dengan kerjasama
Dengan kerjasama ini, orang awam yang tidak mempunyai gejala boleh menjalani COVID-19 di rumah tanpa perlu hadir ke fasilitis kesihatan. Orang awam boleh mendapatkan perkhidmatan ini dengan memuat naik aplikasi berkaitan bagi menentukan masa lawatan ke rumah bagi tujuan pengambilan sampel. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 ini akan dikenakan charge oleh pihak syarikat swasta berkenaan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang awam tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri yang baik dan sekiranya bergejala, elakkan dari mengunjungi ke tempat-tempat awam. Dua kaedah mudah ini telah terbukti mampu mengurangkan penularan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh titisan sekresi pernafasan. Dalam kalangan komuniti, kaedah ini juga merupakan salah satu kaedah yang diguna pakai oleh negara China semasa menghadapi wabak COVID-19 di negara mereka. Dan kaedah ini merupakan salah satu penyumbang pengurangan kes COVID-19 di China. Yang kedua, penjagaan kebersihan diri yang baik adalah seperti sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang ramai agar menangguhkan perjalanan ke luar negara, terutamanya ke wilayah-wilayah atau bandar-bandar yang diisytiharkan sebagai kawasan wabak COVID-19 di Republik Rakyat China, Republik Korea, Jepun, Itali dan Iran. Orang ramai juga diingatkan untuk tidak menyebarkan berita atau maklumat yang tidak sahih berkaitan dengan COVID-19. Maklumat terkini berkenaan dengan perkembangan semasa COVID-19 boleh didapati daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian penjangkitan COVID-19 dari semasa ke semasa dan orang ramai akan sentiasa dimaklumkan mengenainya. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan pada sila. Bercakap mengenai pengambilan sampel darah di rumah ni, berapa charge akan dikenakan kepada setiap ujian itu? Charge akan dikenakan oleh pihak swasta. Jadi sila rujuk pada pihak swasta. Maksudnya berapa hospital swasta yang terlibat dalam ini? Dia ada service provider dalam berapa sih? Jadi kita akan bagi lampiran dalam segi 11 service provider untuk perkhidmatan untuk mengambil sampel di rumah. Ada 11 service provider. Don't you think like orang pergi rumah buat test kali dia akan mengundang panic attack among yang ni adalah perkhidmatan tambahan ataupun nilai tambah untuk tidak datang ke hospital. Jadi terpulang pada mereka semada nak datang ke hospital ataupun nak mendapatkan perkhidmatan ini di rumah masing-masing. Jadi it's actually a service added for the option for the people. So maksudnya ujian tu charge berasingan dan juga perjalanan tu charge berasingan juga ya. Ya, kalau kita lihat dalam kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan service provider tersebut, Kementerian Kesihatan akan memberi latihan dan juga langkah-langkah kawalan untuk mengelakkan jangkitan dan juga tanda aras dalam segi keputusan yang mereka dapat. Jadi mereka akan patuh dari segi tanda aras dan juga merujuk pada peraturan-peraturan Kementerian Kesihatan. Sekiranya test dia positif, mereka akan dirujuk ke hospital Kementerian Kesihatan. Datuk, hi. When will the service start? Start from today, right? So we have announced it. That's right. They already started. Can you tell us the app?
Please refer to the website. I think we'll give you the name of the level service providers, and then once you have the service provider, you can contact them, and then I can actually discuss with them. Maksudnya servis ni untuk satu Malaysia lah, doktor? They can provide, depends on their services lah. So once you contact them, they will inform, and also they will get the history and whether you need to do it or not, etc. Datuk, daripada number yang meningkat these few days, adakah kita akan anticipate a higher number of increase in Yang peningkatan ni is related, ada 8 cases ni related to the cluster, major cluster yang kita dah umumkan the other day. 28 increase, and semalam 6, hari ni 18, tapi 17 is related to the big cluster. So we are in fact investigating the big cluster, the close contact related to case 26 and case 33. So hopefully we are able to localize, and then more important is able to detect them, isolate them, and treat them. So all these positive cases already been admitted, been isolated, and been ongoing treatment is being provided. Datuk, saya dari CHU tadi, saya tanya setakat ini ada mana-mana sekolah yang tertutup sebab COVID-19? Setakat ni kita tak ada penutupan sekolah lagi, dan kita daripada surveillance COVID-19 masih tak ada dalam masyarakat. Kalau kita lihat klinik kesihatan ataupun untuk pesakit-pesakit yang radang paru-paru, dan kita dah ambil sampel dan tak ada lagi di kalangan COVID-19 di masyarakat, which mean there's no sporadic cases been detected at the moment. So when there's no sporadic cases being detected, our advisory is if you can postpone, for example, an organization or function and etc., you can do that. But if you cannot postpone it, then you have to take all the precautionary measures. Datuk, supply untuk mask dan juga sanitizer adakah masih dalam amount yang mencukupi? Setakat ni untuk Kementerian Kesihatan kita tak ada masalah, tapi kita dah bincang dengan Kementerian KAPN HDPP untuk mendapatkan lebih banyak lagi mask-mask untuk pihak swasta dan orang ramai. Datuk, selain daripada Korea, Japan and few countries yang anda mention before ni, ada sekatan baru ditenangkan ke atas mana-mana negara? Sekatan baru belum lagi dikeluarkan, tetapi Kementerian Kesihatan mengeluarkan nasihat perjalanan. Kalau boleh kita elakkan ataupun tangguhkan perjalanan ke luar negara, itu lebih baik. Tapi kalau kita tak boleh, then kita kena ambil langkah-langkah pencegahan. So far we have actually only announced the 5 countries, but we will continue to monitor closely whether we need to extend to other countries as well. What other countries masih monitor lagi? What other countries yang masih dalam pemantauan lagi? A few countries that we are looking into, United States, France, Switzerland, and Spain, and etc. Datuk, there have been news circulated on social media that patient 26 is in critical condition. Can you help? We do not review patients' information to the public now, right? So we do have 2 patients in the critical need ventilation in our ICU. 2 patients. Thank you. Kedua-dua sakit tu di hospital mana, doktor? Satu di Hospital Sungai Buloh, satu di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Datuk, hari ini Honglang Bank, pekerja Honglang Bank yang disakit jangkit coronavirus, adakah ini berkaitan dengan kes baru, dan ada seorang pelancong Cina dia balik dari Bangkok ke Penang, adakah dia berkaitan kes baru hari ini? Yang ni berkaitan dengan close contact kes 26 dan kes 33, tapi ada satu pesakit ni kes 101 baru pulang dari Iran. Jadi yang inilah satu kes yang PUI yang kita ada setakat ni. Mungkin kes yang tersebut mungkin untuk keesokan hari, kita tak ada lagi dalam data kita hari ini. Jadi 2 orang ni ada kaitan rapat dengan kes Sedang disiasat, ongoing investigation being done. Datuk,
betulkah statement yang dikeluarkan bahawa suhu ataupun cuaca yang lebih daripada 30 darjah dapat mencegah daripada penularan wabak COVID? Kalau kita lihat, kalau common flu contohnya membunuh sekurang-kurangnya 56,000 orang setiap tahun, dan semasa musim sejuk memang virus ini lebih ganas sikit kalau dibandingkan kalau di tempat yang panas contohnya. So virus yang kalau suhu lebih pada 30 darjah Celsius, virus ni kalau terexpose dengan temperature ni dia akan mati. Juga dikatakan bahawa penyediaan ataupun masakan laut singgang sekurang dikatakan boleh mengobati. Itu tak terbukti lah, jadi tak bukti. Jadi tak payah kita komen lah, tak ada scientific data dan bukti kat situ. Okay. Can I ask about whether you want to comment on the new health minister coming in and how the ministry has been coping without a minister for the minister? So far, I think the technical services research and training continues, and the SOP in terms of the training in the service to our healthcare systems is already ongoing. I think it is well oiled. But more importantly, I think is that although we do have challenges, but I think we do not have any issues for the last 2 weeks. Our system continues. And as far as the minister is concerned, I'm not sure who is the Minister of Health yet. Mungkin Datuk ada harapan kepada menteri baru ni dari pihak Kementerian Kesihatan. The new minister is Dr. Adam I think we will meet the minister first before. Okay, thank you very much. Yeah.